Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farhan bin Rosdi. Nombor kad matrik saya 33 DPE 20F 2029. Sahabat saya Muhammad Hanif bin Abdul Halim 33 DPE 20F 2028. Muhammad Aidil Akal bin Murad 33 DCE 20F 2025 dan Muhammad Fatullah bin Zulkifli 33 DPC 20F 2026. Dan kami akan membentangkan kaedah fiqh, etika dan prinsip syariah dalam sains, teknologi dan kejuruteraan Islam dalam mata pelajaran MPU 2052, Sains, Teknologi dan Kejuruteraan dalam Islam. So kami akan membentangkan maksud kaedah fiqh, maksud syariah dan etika. Yang pertama sekali, kaedah fiqh. Kaedah fiqh ni adalah suatu ilmu yang berkaitan penjelasan tentang hukum-hukum yang umum. Kaedah fiqh boleh ditakrifkan sebagai hukum syarak secara keseluruhan yang merangkumi pelbagai masalah hukum fiqh. Terdapat pelbagai kaedah fiqh yang telah diperkenalkan oleh para ulama bagi menyelesaikan permasalahan-permasalahan baru yang timbul saban hari. Kaedah yang diperkenalkan jelas memberi impak positif dalam memelihara kemaslahatan ummah kini. Terdapat 5 kaedah fiqh yang digunakan bagi menyelesaikan sebuah masalah. So, 5 kaedah fiqh ni sahabat saya akan menjelaskanlah secara lebih terperinci. Dan yang kedua, prinsip syariah. Merujuk kepada segala hukum yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat manusia melalui Rasulullah, dan dalam bahasa syaraknya ialah disebut jalan ke arah sumber air atau jalan yang lurus, Al-Jatiyah. Dan prinsip syariah ni mempunyai 5 ciri prinsip. Dan yang ketiga, etika dalam sains teknologi. Etika dalam sains teknologi adalah penghasilan sesuatu bahan dan penciptaan sains dan teknologi yang tidak memudaratkan dan merosakkan manusia serta penggunaan kemudahan dan peralatan teknologi yang dihasilkan itu dengan sebaik mungkin. Dan seterusnya saya akan serahkan kepada sahabat saya Muhammad Hanif bagi menerangkanlah secara lebih terperinci dan lebih lanjut tentang 5 kaedah fiqh. Sekian daripada saya, terima kasih. Terima kasih kepada sahabat saya Muhammad Farhan kerana telah menjelaskan serba sedikit tentang apa itu kaedah fiqh dan juga prinsip syariah dan juga etika. Okey, jadi saya akan terangkan apa itu konsep dan 5 kaedah fiqh. Okey. So, menurut Al-Ghazali, ilmu al-fiqh adalah suatu ilmu syariah undang-undang Allah yang bersangkut paut dengan pengaturan furuk cabang agama. Ia juga merupakan suatu ilmu yang menghasilkan peringatan dan perasaan takut kepada Allah, sementara kalimah al-fiqh dari segi silanya pula bermaksud suatu ilmu yang berkaitan dengan hukum syarak yang amali dengan berpadukan dalil-dalil yang terperinci. Okey, daripada kat sini kita dapat tahu bahawa segala masalah yang berlaku dekat dalam dunia ni, apabila berkaitan dengan kita nak tahu dia adalah haram ataupun halal ataupun makruh ataupun harus, kita akan berpandukan kepada ilmu fiqh. Okey. Jadi apabila menggunakan ilmu fiqh untuk menyelesaikan masalah tersebut, kita tidak semudah-mudahnya mengeluarkan hukum tersebut. Jadi kita akan berpandukan dengan itu berdasarkan dalil-dalil yang terperinci. Apakah maksud dalil-dalil terperinci itu? Iaitu Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas. Jadi apa itu Al-Ijma'? Kalau Al-Quran dan As-Sunnah tu kita dah tahu, tapi Al-Ijma' tu apa? Al-Ijma' ni adalah perbincangan antara para ulama membincangkan masalah-masalah yang berlaku lah dekat dunia ni, yang kita nak sebagai orang Muslim kita nak tahu benda tu salah ke tak. Okey, jadi apa itu Al-Qiyas? Al-Qiyas ni dia macam mengikut sesuatu keadaan. Sebagai contoh lah saya cakap, hisap rokok. Hisap rokok dalam Al-Quran, secara kita tahulah tak ada sebuah ayat yang menyatakan bahawa rokok itu haram. Tapi apabila para ulama melakukan ijma', membuat perbincangan bahawa ada satu ayat ni saya tak berapa ingat, tapi menyatakan bahawa rokok ini bahawa sesuatu yang membawa kemudaratan kepada diri adalah haram. Jadi apabila dikaji, rokok itu membawa kebaikan ataupun keburukan, tapi lebih membawa keburukan. Jadi dijatuhkan di situ adalah rokok adalah hukumnya haram. Okey. Jadi dalam firman Allah SWT surah Al-Hadid ayat 25, laqad arsalna rusuluna wabil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyakuman nasu bil qist. Maksudnya, sesungguhnya kami telah utuskan rasul kami dengan membawa bukti-bukti dan mukjizat yang jelas dan nyata. Dan kami telah turunkan bersama mereka kitab dan neraca supaya manusia menegakkan keadilan. Dan juga ayat kedua, Bismillahirrahmanirrahim.
Ayat surah Al-Maidah ayat 48. Ahwa'ahum amma ja'aka minal haqqi likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi'. Maksudnya, kami telah menurunkan kitab suci Al-Quran kepada dikau dengan membawa kebenaran dan membenarkan kitab-kitab terdahulu daripadanya serta memeliharanya. Maka hendaklah engkau hukumkan antara mereka menurut peraturan-peraturan yang diturunkan oleh Allah. Janganlah kamu mengikut hawa nafsu mereka dengan menyimpan daripada kebenaran yang engkau terima daripada Allah. Kami jadikan satu syariah dan jalan lurus untuk tiap-tiap golongan kamu. Berdasarkan ayat ini, kita tahu segala masalah memang kena rujuk kepada hukum fiqh. Jadi kita tak boleh sewenang-wenangnya melakukan hukum mengikut kita punya nafsu, kita punya kefahaman, tak boleh. Biar ilmu tu orang-orang yang beragama yang menyelesaikan dia. Okey, jadi saya akan terangkan apa itu 5 kaedah fiqh. Okey, jadi yang pertama, saya nak sebut bahasa Arab macam payah sikit, jadi saya sebut Melayu lah. Setiap perkara dinilai berdasarkan niat. Okey? Secara ringkas ni saya cakap kat sini, apa-apa yang kita lakukan perkara mesti menggunakan niat baru kita buat benda tu, betul tak? Ada yang kita niat tapi kita tak buat, betul tak? Ada yang tapi lebih kurang macam tu lah. Okey, jadi daripada sini, okay, ada sebuah hadis menyatakan daripada Rasulullah SAW, sesungguhnya amalan-amalan itu amat ditentukan oleh niat dan sesungguhnya bagi tiap-tiap seorang itu amalannya bergantung dengan apa diniatkannya. So daripada kaedah yang pertama ini, sebagai contoh, salah satu hukum yang gunakan kaedah ini, contohnya jual beli kita mesti ada akad, iaitu saya beli, saya jual, betul tak? Dan juga akad ketika kita nak nikah. Tidakkah kita akan melakukan akad? Ini juga merujuk kepada hukum fiqh yang pertama ni. Dan juga contoh kita nak semayang, kita takbir niat, itu juga menggunakan hukum ni juga. Jadi segala yang kita buat tu pasti merujuk kepada hukum yang pertama ni, yang berdasarkan niat lah apa semua. Okay, jadi kita pergi hukum yang kedua. Okay, hukum yang kedua itu keyakinan tidak hilang dengan keraguan. Okay, masuk kat sini saya simplifykan, saya mudahkan. Contohnya macam kita nak solat, kita nak semayang. So bila kita nak semayang, kadang-kadang kita rasa macam kita terkentut ke apa, jadi kita tak tahu kita batal ke tak ke. Dari sinilah hukum fiqh ni dikeluarkan. Berdasarkan daripada hadis Rasulullah SAW, jika seseorang kamu ragu-ragu ketika semayangnya, ia tidak ingat berapa rakaatkah yang telah dilakukannya, 3 atau 4, maka ketepikanlah keraguan tersebut dengan keyakinan. Maksudnya bila kita rasa macam terkentut ke tak, tapi kalau kita yakin, kalau kita ragu-ragu, better kita yakin je bahawa solat kita tu sah. Sebab biasa yang buat kita ragu-ragu tu kadang-kadang syaitan. Okey. Jadi dalil yang menjadikan sandaran kaedah ni pula iaitu surah Yunus 36. Saya baca terus maknanya je lah. Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Jadi berdasarkan dalil ni dan juga hadis, kalau kita rasa ragu-ragu, kita yakin je benda tu kita buat. Kalau kita jangan ragu-ragu. Okey, jadi yang tadi tu kita merujuk kepada hukum yang kedua lah, keyakinan tidak hilang dengan keraguan. Okey, jadi kita teruskan kepada hukum yang ketiga, itu hukum fiqh ketiga, itu kesukaran membawa kemudahan. Okey, masuk dekat sini saya simpelkan, maksudnya contohlah perkara-perkara yang wajib kita lakukan, kan? Ada dalam menggunakan kaedah ini dijadikan kita tak perlu buat. Maksudnya bukan tak perlu buat, mungkin dipermudahkan ataupun digantikan lah. Okay, jadi saya akan baca sikit lah. Masyakkah atau kesukaran yang dimasukkan dalam kaedah ini adalah merujuk beberapa keadaan kesukaran yang melampaui tahap kebiasaan bagi manusia normal. Ada beberapa sebab kesukaran dan kesusahan yang dapat meringankan pelaksanaan hukum syarak. Okay, jadi contoh-contohnya adalah seperti jahil, lupa, musafir, umul al-balwa, kekurangan dan tidak keupayaan, paksaan, sakit. Okey, saya terangkan antara salah satunya. Contohnya musafir. Kita nak pergi jalan jauh. Bila kita nak pergi jalan jauh, kan kadang kita tak sempat nak semayang, kan. Jadi kita dipermudahkan. Biasa kalau kita semayang Zuhur, kita akan buat 4 rakaat, tapi kita boleh jamakkan, masukkan sekali dengan salat asar. Apabila kita musafir, boleh buat 2 rakaat sekali. Kira 2 rakaat Zuhur, 2 rakaat asar. Jadi memudahkan perjalanan kita ke sana. Jadi Islam ni mudah. Jadi ada dalam surah Al-Baqarah ayat 185,
Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Sebenarnya Allah ni Maha Penyayang, Allah Maha Mengasih. Jadi jangan kita buat alasan bila kita tak nak solat ke apa. Sebab banyak Allah SWT dah mudahkan. Allah SWT beri kita kemudahan untuk melaksanakan tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim. Jadi kita pergi kepada hukum yang keempat, iaitu kemudaratan hendaklah dihilangkan. Okey, ni saya baca sikit lah. Kemudaratan dalam kaedah ini bermaksud satu perkara yang menjadi kesukaran bagi mencapai kepentingan asasi kehidupan manusia melibatkan agama, nyawa, keturunan, akal dan harta. Okey, so dalam berdasarkan hadis Rasulullah, Islam tu tidak boleh bahaya dan membahayakan. Justeru, kita tidak boleh sama sekali melakukan kerosakan dan kemudaratan terhadap diri sendiri atau orang lain, dia lebih lagi kepada nyawa dan maruah kepada seseorang. Okey, jadi saya bagi contoh. Dalam konsep yang dalam hukum fiqh yang keempat ini ada 5 dia punya kaedah dalam hukum ni. So, yang pertama, keadaan darurat mengharuskan perkara yang dilarang. Maksudnya macam kita dekat dalam hutan, kita tak ada makanan. Jadi kita nak buat macam mana? Kita dah lapar sangat, yang ada babi. Jadi kita gunakan kaedah ini bahawa kita boleh makan babi tu. Kita terpaksa sebab untuk kehidupan, kalau tak kita mati. Sebab kan dia dah cakap tidak boleh bahaya dan membahayakan diri sendiri berdasarkan hadis tadi. Jadi kita gunakan kaedah ni. Okey, barulah kita selepas kita contoh kita dah makan babi tu, ada lagi satu hukum kaedah fiqh yang dikeluarkan, iaitu sesuatu yang diharuskan darurat dilaksanakan menurut kadar darurat sahaja. Maksudnya kita makan untuk sekadar hidup. Untuk sekadar hidup kita makan bangkai tu. Bukannya kita nak makan sampai kenyang. So mengikut keperluan kita sajalah. Bukannya kita nak sampai makan sampai kenyang ke, tak ada. So contoh ada babi, kita makan sikit je sekadar untuk hidup. Okey. Jadi yang ketiga itu kemudaratan tidak boleh hilangkan dengan kemudaratan. Maksudnya kat sini sebagai contohlah kita sakit, tapi kita perlukan ubat. Jadi kawan kita pun sakit, dia pun ada ubat, tapi ubat tu dia ada. Tapi dia untuk dia seorang je. Jadi kita rasa okey, kita guna sebab kita darurat, jadi kita boleh ambil ubat dia. Tak boleh. Kemudaratan tidak boleh hilangkan dengan kemudaratan. Maksudnya tetap hukum mencuri itu tidak boleh. Berdasarkan hukum kaedah ni. Itu secara kefahaman saya secara mudah untuk disimpulkan lah. Okey. So jadi yang yang keempat itu kemudaratan yang lebih berat dihilangkan dengan kemudaratan yang lebih ringan. Kaedah ini dia membawa maksud jika kita tiada pilihan lain melainkan kemudaratan tersebut, maka hukumnya perlulah pilih sesuatu yang lebih ringan kemudaratannya. Sebagai contoh lah, saya bagi contoh, wanita yang hamil telah meninggal dunia, tapi dalam dia ada anak yang masih hidup. Jadi dalam Islam diboleh melakukan pembedahan dalam perut wanita tu walaupun dia telah meninggal. Kalau ikutkan haraman, tapi dia menggunakan kaedah ni sebab anak dia hidup lagi, kita nak selamatkan nyawa bayi tu. Jadi dihilangkan dengan kemudaratan yang lebih ringan. Jadi hukumnya jadi boleh diharuskan. Okey. Lepas tu yang sekali adalah menolak kemudaratan adalah lebih utama daripada mengambil kebaikan. Maksudnya kat sini saya nak cakap macam ni, apabila bertemu dengan keburukan dan kemudaratan, maka pada kebiasaan ini hendaklah didahulukan dengan menolak keburukan. Maksudnya kat sini apa-apa yang berlaku sebelum berlakunya benda tu buruk ataupun baik, seloknya kita cegah dahulu. Daripada segi hukum yang keempat ni, yang kaedah yang kelima. Berdasarkan apa yang saya faham. Okey. Jadi seterusnya saya akan pergi kepada hukum yang kelima, iaitu adat dijadikan hukum. Maksudnya kat sini sesuatu yang kita dah lazim buat dalam masyarakat kita. Contohlah sebagai contoh, saya bagi contoh macam adat istibal jin apa benda saya tak ingat lah. Tapi saya tak ingat sultan mana yang buat. Tapi pada asalnya benda tu bercanggah dengan kaedah yang Islam tunjukkan. Jadi kat situ kita akan merujuk kepada kaedah hukum yang kelima ini. Adakah ada adat am, adat khusus, adat sahih, adat fasid atau rosak. Jadi apa itu adat am? Adat am ini adalah adat ini merujuk kepada suatu kebiasaan terima umum sebagai sesuatu yang memberi maksud tertentu. Adat kedua itu adat khusus. Adat khusus ialah perkara yang terpakai dan difahami oleh setengah masyarakat atau negeri atau dalam kalangan golongan tertentu. Yang ketiga adat sahih. Adat sahih merupakan adat yang tidak bercanggah dengan syarak atau prinsip syariat, tidak menghalalkan yang haram, tidak membatalkan yang wajib atau menghilangkan kemaslahatan dalam syariat. Adat yang kelima, adat fasid atau rosak. Adat fasid atau rosak ialah adat yang berlawanan atau bercanggah dengan syarak atau prinsip syariat atau menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib
atau menghilangkan kemaslahatan dalam syariat. Okey, jadi bila kita tengok ada istibal jin tu, dia berujuk pada adab fasid atau rosak sebab ada dia membuat persembahan maksudnya macam memberi sesuatu kepada yang dari situ kita nampak dia bercanggah lah. Jadi perkara tu alhamdulillah ulama telah tegur dan raja tersebut, sultan tersebut mendengar dan akhirnya diubah untuk bersesuaian dengan adat sahih yang mengikut syarak, yang maksudnya tak sampai melampaui batas. Islam ni mudah. Jadi apa yang hadis yang dikatakan boleh tu, maksudnya apa-apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka ia dianggap baik di sisi Allah SWT, sementara apa-apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka ia dianggap buruk oleh Allah SWT. Hadis riwayat Bukhari. Jadi itu saja daripada saya, penjelasan daripada 5 kaedah fiqh. Saya akan serahkan kepada sahabat saya, itu Aidil, untuk menerangkan 5 prinsip syariah pula. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada rakan pembentangan saya, iaitu Muhammad Hanif, yang telah menerangkan 5 prinsip fiqh, dan saya akan menerangkan 5 prinsip syariah. Sebelum saya memulakan pembentangan saya memperkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Muhammad Aida Ikal bin Murad, nombor matriks 33 DCE 20F2025. Okey, terdapat 5 prinsip syariah, iaitu yang pertama adalah Rabbaniyah, ketuhanan. Rabbaniyah iaitu ketuhanan yang merujuk kepada syariah Islam adalah dicipta dan disusun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kandungannya meliputi aspek akidah, ibadat dan muamalat adalah sesuai dengan keperluan manusia. Okay, alam yang terbentang luas ini mengandungi segala khazanah di dalamnya, boleh ditorakai dengan mematuhi peraturan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Yang kedua adalah wasatiyah, kesederhanaan. Wasatiyah iaitu kesederhanaan dalam syariat adalah memberi makna segala hukum hakamnya adalah bersifat sederhana. Okay, kesederhanaan dalam syariat adalah memberi segala hukum tidak ekstrim kepada yang berlebihan atau berkekurangan. Boleh berlaku perubahan dan penyesuaian tertentu pada pelaksanaan hukum mengikut keperluan yang tertentu. Contohnya, solat fardu hendaklah dilakukan secara berdiri, tetapi diberikan kelonggaran untuk duduk jika bagi yang ada penyakit. Yang ketiga iaitu mizan, kesetaraan. Mizan iaitu kesetaraan dalam syariat terlihat dalam hukum hakam yang memberikan nilai yang selayaknya bagi sesuatu perkara. Merupakan kaedah manusia diukurkan dari perbuatan baik dan mungkarnya. Contohnya, dalam sebuah sistem kejahteraan, prinsip mizan membawa maksud bahawa tiap-tiap sesuatu itu berada dalam kedudukan yang betul di dalam sistem keseimbangan yang diperlukan untuk mengekalkan di dalam kedudukan tersebut. Okay, yang keempat adalah tawazun, keseimbangan. Tawazun iaitu keseimbangan dalam syariat bermaksud segala kandungannya mengimbangi antara keperluan manusia di dunia akhirat. Okay, contohnya kita ada masa untuk ada satu masa kita perlu menunaikan solat, benda-benda fardu yang wajib. Tidak perlu, bukanlah 100% dunia. Kita kena seimbangkan mana di dunia dan akhirat. So 50-50. Yang terakhir iaitu kelima, tetap dan anjal, mutlak dan muronah. Tetap dan anjal iaitu mutlak dan muronah menurut syariat terlihat dalam aspek hukum hakam yang tetap untuk semua zaman dan umat. Jika Islam tidak ada sifat anjal ini, ia akan menikmati tiupan angin. Ia tidak akan menikmati tiupan angin yang menjadikan angin kemudiannya merajuk. Dengan dirinya berkembangnya zaman, berkembangnya sains teknologi, Islam tidak akan menjadi relevan, bahkan akan menjadi musuh sains seperti yang terjadi dengan gereja andainya Islam tidak mempunyai sifat anjal ini. Seterusnya pergi kepada slide seterusnya. Okay. Permasalahan fiqh dalam COVID-19. Okay, kita tahu pada tahun 2019 dunia telah dilanda wabak COVID-19 dan kita tahu dia adalah adalah virus yang boleh menjangkiti manusia ke manusia sampai ke seluruh dunia. Okay, coronavirus ni bukan hanya berlaku pada tahun 2019 tetapi ditemui pada pertama kali pada tahun 1960. Lepas tu isu-isu semasa yang ditimbulkan oleh kesan penyebaran wabak COVID-19 ini berkaitan situasi darurat yang mengharuskan sesuatu hukum bagi usaha penularan wabak dan melindungi nyawa.
status darurat dan kesukaran yang berlaku dirujuk bagi menentukan hukum hakamnya. Di antara prinsip-prinsip fiqh yang diguna oleh ulama berkaitan isu ialah seperti kaedah kemudaratan hendaklah dihilangkan. Okay, seterusnya adalah vaksin. Vaksin ni adalah satu penawar untuk kita merawat penyakit COVID-19. Okay. Vaksin COVID-19 ni adalah yang menjadi digunakan untuk merawati penyakit COVID-19. Okay. Vaksin ini mengandungi atau akan menghasilkan antigen untuk COVID-19 yang akan merangsang sistem daya lawan jangkitan, sistem imuniti tubuh untuk membentuk imuniti. So vaksin ni adalah satu bahan ataupun antigen yang untuk membantu kita punya imuniti untuk melawan penyakit tersebut. Okay. Dan kita tahu sekarang ni bukan sahaja di Malaysia yang menggunakan vaksin, malahan sudah di seluruh dunia untuk mengawal penyakit ini. Dan kita tahu ada beberapa jenis vaksin yang digunakan untuk mengawal penularan COVID-19 ini. So jadi setakat itu sahaja pembincangan bahagian pembincangan saya. Seterusnya saya akan bagi kepada Muhammad Faithullah akan membentangkan permasalahan dalam fiqh. Sekian, terima kasih. Fadil. Terima kasih kepada Muhammad Aidil atas penerangan sebentar tadi. Seterusnya saya akan menerangkan tentang permasalahan dalam fiqh dari segi pengambilan vaksin. Antara isu yang sering dibangkitkan oleh sebahagian pihak sehingga menimbulkan kegusaran dan kerisauan masyarakat terhadap vaksin ialah dakwaan bahawa vaksin ini mengandungi kandungan atau bahan yang haram di dalamnya. Isu berubat dengan bahan haram atau najis ini bukanlah isu baru. Sebagai contoh, seperti daging babi ataupun perkara yang haram dimakan oleh orang Islam. Antaranya menerusi sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Al-Darda radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang maksudnya sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan juga ubat serta dia menjadikan bagi setiap penyakit itu ada ubatnya. Maka hendaklah kamu semua berubat dan janganlah kamu berubat dengan sesuatu yang haram. Hadis riwayat Abu Daud. Maka isu mengenai rawatan merusakan najis adalah dibenarkan dengan tujuan untuk menyelamatkan nyawa selari dengan tuntutan syariah berdasarkan kaedah-kaedah fiqh. Kaedah-kaedah ini sangat membantu pengamal perubatan dalam mempraktikkan amalan perubatan agar ia selari dengan tuntutan syarak. Di sini saya akan menerangkan antara empat kaedah fiqh yang dapat diaplikasikan dengan perubatan. Antara kaedah yang pertama adalah keadaan-keadaan darurat itu mengharuskan perkara-perkara yang terlarang. Itu dalam bahasa Arab dia al-darurat tubihu al-mahdurat. Iaitu kaedah ini menjelaskan bahawa keadaan darurat menjadi sebab diharuskan melakukan sesuatu yang dilarang sekadar untuk menyelamatkan nyawa saja. Sebagai contoh, ubat yang mengandungi najis diharuskan dalam perubatan dengan syarat dengan dipandukan oleh doktor yang dipercayai dalam urusan agamanya dan juga pakar dalam bidang perubatan. Doktor ini juga hendaklah memastikan tiada ubat atau vaksin halal yang boleh diambil untuk merawat sesuatu penyakit melainkan dengan perawatan yang berunsurkan najis ini. Maka keadaan ini dikategorikan sebagai darurat. Justru itu pengambilan rawatan dari segi ubat-ubatan, vaksin dan terapi yang berunsurkan najis adalah dibenarkan berdasarkan kaedah ini. Seterusnya, kaedah yang kedua ialah kemudaratan itu ditentukan mengikut kadarnya sahaja. Iaitu dalam bahasa Arabnya al-darurat tuqaddaru bi qadariha. Iaitu walaupun keadaan darurat mengharuskan melakukan perkara yang dilarang, akan tetapi kaedah ini tidak bersifat mutlak, iaitu tidak bersifat tetap. Kerana ianya hendaklah diukur mengikut kadar dan ukurannya, iaitu untuk menghilangkan darurat sahaja. Pengharusan terhadap perkara yang dilarang syarak hanyalah sekadar untuk melepaskan diri daripada bahaya mati atau kemudaratan yang lain. Perkara ini bertujuan untuk menjaga maslahah yang paling besar dalam maqasid syariah, iaitu menjaga nyawa. Rawatan yang berunsurkan najis harus digunakan untuk merawat pesakit sekadar untuk menghilangkan kemudaratan sahaja. Rawatan ini tidak dibenarkan diberikan kepada pesakit lain yang tidak dikategorikan dalam keadaan darurat. Kaedah yang ketiga, iaitu mudarat itu hendaklah dihilangkan semampu yang mungkin. Dalam bahasa Arab dia al-dara yudfa'u bi qadri al-imkan. Iaitu kemudaratan ini wajib dihilangkan dengan sedaya upaya dengan usaha yang efektif
dan serius untuk menghilangkan mudarat dan mencegahnya daripada berlaku. Iaitu dalam konteks perubatan, ubat-ubatan yang berunsurkan najis merupakan satu masalah yang sangat penting untuk menghilangkan kemudaratan yang dihadapi oleh pesakit sekiranya tidak ada rawatan halal yang lain. Kajian dan penelitian terhadap ubat-ubatan perlulah dijalankan dengan dibantu oleh pakar-pakar perubatan yang berpengalaman dan dipercayai dengan tujuan untuk menghasilkan manfaat dan menghilangkan mudarat. Maka rawatan yang berunsurkan najis ini dibenarkan dalam syarak dengan tujuan untuk perubatan dan tidak ada perawatan yang lain untuk menghilangkan penyakit ini melainkan dengan cara rawatan berunsurkan najis. Dan yang terakhir adalah kaedah yang terakhir iaitu kemudaratan yang lebih berat dihilangkan dengan kemudaratan yang lebih ringan. Iaitu al-dararu al-asyadu yuzalu bi al-dara al-akaf. Iaitu rawatan yang berunsurkan najis adalah dilarang dalam syarak kerana najis mempunyai keburukan dan kemudaratan kepada manusia. Akan tetapi kemudaratan ke atas tubuh badan sehingga menyumbang kepada risiko kematian adalah lebih besar sekiranya tidak mengambil rawatan berunsurkan najis ini. Maka keadaan ini dikategorikan sebagai darurat. Kemudaratan berlaku disebabkan tidak mengambil rawatan ini adalah lebih diutamakan untuk dicegah daripada kesan sampingan najis itu yang tidak sampai kepada tahap yang boleh mengancam nyawa. Keadaan ini membolehkan sesuatu yang haram menjadi halal. Itulah antara kaedah fiqh yang dapat diaplikasikan dalam perubatan. Kesimpulan daripada subtopik kita iaitu kaedah fiqh, etika dan prinsip syariah dalam Islam, dalam sains teknologi dan kejuruteraan Islam. Dapat disimpulkan di sini bahawa keadaan semasa dan sebaran masa kini ekoran pandemik COVID-19 telah banyak mengubah pola hidup seharian manusia. Islam sebagai agama yang berciri khas rahmat bagi seluruh alam terbukti mampu memberikan jawapan dan jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup yang sentiasa berkembang. Ini menerusi ajaran-ajaran syarak yang berpandukan sumber-sumber hukum Islam sama ada premier maupun sekunder. Hukum bagi isu-isu semasa yang sentiasa berubah dan berkembang mengikut kemajuan zaman dapat diambil daripada sumber-sumber syarak yang bersifat anjal. Berdasarkan sumber-sumber hukum syarak ini pula dirumuskan dan disusun pelbagai prinsip-prinsip fiqh iaitu qawaid fiqhiyah oleh para ulama untuk memudahkan pengambilan hukum bagi isu-isu baru. Dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip fiqh ini, segala persoalan yang timbul ekoran kesan pandemik COVID-19 mendapat jawapannya. Justru segala norma baru dan prosedur operasi standard SOP yang dijalankan adalah berpandukan syarak menerusi aplikasi qawaid fiqh ini. Itu saja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.